Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2024 ni kali pertama kita bersiaran program Bisyara Maya at PPAK. Jadi alhamdulillah kali ini kita telah memilih satu topik yang menarik yang akan memberi pencerahan tentang perjalanan hidup manusia dalam menuntut ilmu di atas muka bumi Allah ini. Jadi pada hari ini tajuk yang kita pilih adalah Kolej Vokasional Hala Tuju dan Masa Depan. Jadi kita sering mendengar daripada dulu kolej vokasional, ataupun dulu lagi kita dengar sekolah vokasional, lepas tu ada aliran tekniknya. Jadi bila terdengar kepada kita tentang vokasional ni, kita terbayang tentang baiki-membaiki, repair dan sebagainya. Jadi negara Malaysia sedang menuju kepada sebuah negara maju, memerlukan tenaga mahir dalam sesuatu bidang. Jadi kerajaan telah mewujudkan dan menaik taraf sekolah vokasional kepada kolej vokasional. Jadi di Malaysia ini kita tengok ada sebanyak 87 pusat pengajian kolej vokasional disediakan oleh kerajaan untuk membimbing anak-anak muda kita bagi menjadi tenaga mahir dalam bidang-bidang tertentu. Bukan sahaja bidang teknikal tetapi juga termasuk bidang pengurusan. Jadi bilangan program yang ditawarkan adalah sebanyak 36 program dalam 10 bidang. Jadi hari ini kita nak tengok Hala Tuju dan Masa Depan, kerana KV ini satu benda yang tidak asing untuk masyarakat kita, tetapi ada persepsi-persepsi yang berfikir bahawa KV ini satu aliran kelas kedua. Jadi kita nak bukakan pada hari ini bicara maya kita ini kepada ibu bapa dan juga pada para pelajar untuk melihat kembali KV ini sebagai satu pilihan yang terbaik untuk menjadi hala tuju dalam hidup. Jadi bersama saya pada hari ini saya bawakan KV atau kolej vokasional daripada Pasir Mas yang saya datangkan khas ke studio pada hari ini untuk merungkai perkara ini, untuk memberi pencerahan bagi digunakan oleh tuan-puan semua untuk berfikir, untuk bawa anak-anak masuk KV dan pelajar-pelajar juga dapat merenung hala tuju hidup. Jadi sebelum saya perkenalkan ahli panel pada kali ini, ingin saya menyeru dulu kepada peserta-peserta, kepada penonton-penonton Bisyara Maya pada kali ini, share dulu. Jangan lupa share. Sebab kalau tak share maklumat ni, tak ramai orang yang akan tahu. Jadi share dulu beramai-ramai. Ni dapat pahala banyak ni. Kita share benda yang baik. Pagi-pagi ni yang baik, kita share benda yang baik supaya lebih ramai orang mendapat manfaat. Dan jangan lupa hari ni juga kita ada kuis juga. Seperti biasa, kuis kita masih kekalkan 3 kuis soalan. Satu soalan bernilai RM50. Cuma hari ni ditaja oleh KV Pasir Mas. Jadi insya-Allah bersedia dengan pen, kertas, tunggu sampai habis. Dan pastikan kalau ada soalan-soalan boleh bertanya hari ni kemuskilan. Sebab kita nak KV ni diangkat sebagai juga pendidikan yang setaraf dengan pendidikan arus perdana, insya-Allah. Jadi saya bawakan pada pagi ini ahli panel yang pertama daripada Kolej Vokasional Pasir Mas, iaitu Encik Kamarul Bakri bin Abdullah, Ketua Unit Perhubungan Awam Kolej Vokasional Pasir Mas. Selamat datang Cik Kamarul kita ke bilik studio kita untuk membicarakan mengenai topik pada hari ini. Sihat Cik Kamarul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi panel kita yang kedua adalah Puan Masnita binti Awan Hamad, Ketua Jabatan Perniagaan Kolej Vokasional Pasir Mas. Selamat datang Puan Masnita ke studio kita. InsyaAllah kita akan berbicara kurang sejam lebih-lebih untuk beri maklumat kepada pelanggan kita, kepada penonton kita. Sihat Puan kita? Sihat. Alhamdulillah. Jadi kita juga bawa seorang hasil output ataupun outcome daripada kolej vokasional, iaitu adik Muhammad Amirul Aiman bin Maduzu Batah. Misalnya kalau saya salah baca, susah sikit nak sebut dia punya bin dia tu. Beliau merupakan alumni Kolej Vokasional Pasir Mas yang kini berkhidmat sebagai pegawai pemasaran di syarikat Hino. Selamat datang ke studio kita pada kali ini. InsyaAllah. Jadi hari ini penonton-penonton kita bawakan pensyarah-pensyarah daripada Kolej Vokasional Pasir Mas dan juga pelajar ataupun alumni yang akan berkongsi sendiri pengalaman belajar dan
dah dapat kerja pun. Jadi kita nak ubah hari ni, apa yang penting kita nak ubah persepsi, dan yang penting lagi kita nak tahu apa kelebihan yang dapat di KV bila belajar di KV. Sebab macam-macam kita dengar KV ni kata KV ni untuk pelajar yang kelas-kelas biasa saja. Orang masuk KV ni budak-budak kelas-kelas tak erti sekolah. Jadi kita nak tukar. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Jadi kita nak ubah supaya KV juga dipandang sebagai sebuah institut pendidikan yang hebat seperti mana aliran-aliran lain, insya-Allah. Jadi bagi memulakan bicara kita pada pagi ini, saya nak serah kepada Cik Kamaru, nak bertanya untuk Cik Kamaru huraikan lebih teliti mengenai hala tuju dan masa depan Kolej KV. Perkenalkan kepada orang awam dan kita pecahkan kebutuhan KV adalah aliran yang hebat sama seperti aliran lain juga. Silakan. Terlebih dahulu saya mengambil peluang terima kasih pada Encik Azizi. Dan juga saya mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan khususnya kerana bersedialah ya berkolaboratif bersama Kolej Vocational Pasir Mas pada program kita pada pagi ini. Saya mengambil kesempatan untuk berkongsi ya maklumat sebagaimana yang dinyatakan oleh Encik Azizi lah untuk mengubah persepsi masyarakat kita berkaitan Kolej Vocational khususnya ya. Untuk itu berkaitan dengan sebelum saya menyentuh kepada objektif ya penubuhan Kolej Vocational secara keseluruhannya, rasanya saya sentuh serba sedikit berkaitan dengan latar belakang ya bagaimana Kolej Vocational ini tertubuh ataupun ditubuhkan ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk Kolej Vocational secara umumnya dilaksanakan bermula pada tahun 2012 ya, berdasar kepada Kolej Vocational Rintis ya. Kalau dahulu dikenali dengan nama Sekolah Menengah Vocational, dan pada tahun 2012 telah dinaik taraf kepada Kolej Vocational iaitu Projek Rintis. Kemudian pada tahun 2013 secara keseluruhan kolej ataupun sekolah menengah vocational seluruh negara telah dinaik tarafkan kepada kolej vocational. Satu perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan negara khususnya berkaitan dengan transformasi pendidikan vocational ya. Jadi maka hampir sekarang ini dah hampir 10 tahun lebih lah untuk makluman tuan-tuan dan puan, kolej vocational telah menjalankan ataupun melaksanakan pelbagai program-program yang ditawarkan di seluruh negara. Jadi sudah menjakau usia 10 tahun ataupun sudah 2024 ini 11 tahun lebih lah, hampir 11 tahun. Dan itulah saya cuba untuk berkongsi nanti. Untuk Kolej Vocational sebenarnya pihak berkaitan dengan transformasi pendidikan ini, sebelum saya pergi kepada objektif penubuhan Kolej Vocational untuk makluman warga maya kita pada pagi ini, sebenarnya transformasi pendidikan vocational ini telah pun mendapat maksudnya kebenaran ataupun pengiktirafan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam ya, dari segi peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi itulah. Jadi saya terus kepada objektif penubuhan Kolej Vocational secara keseluruhannya. Yang pertamanya ialah untuk menghasilkan pelajar yang kompeten. Mempunyai kompetensi dalam pelbagai program ataupun peluang pekerjaan yang ada di seluruh negara kita ya, kerana kita tahu bahawa dunia hari ini memerlukan kemahiran-kemahiran ataupun kita kata dalam berkaitan dengan skill ya untuk kita berkecimpung dalam bidang pekerjaan. Kemudian dalam masa yang sama juga para pelajar yang belajar ataupun yang akhirnya menamatkan pengajian di Kolej Vocational akan dapat memupuk watak sebagai seorang pekerja yang profesional sebenarnya ya. Itu yang pentingnya. Dan seterusnya ialah kita juga nak membekalkan ilmu lah untuk para pelajar di samping berkhidmat dalam bidang pekerjaan. Pelajar juga akan berkesempatan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi ya, kerana lepasan Kolej Vocational ini akan menamatkan pengajian sampai ke peringkat diploma ya. Jadi dengan diploma itu pelajar boleh meneruskan pengajian ke peringkat ijazah di universiti-universiti awam di negara kita.
Jadi secara umumnya, saya nak simpulkan bahawa transformasi pendidikan vocational ini menjurus kepada satu matlamat, ya, iaitu untuk menghasilkan pelajar atau lulusan yang bekerja, ya. Sasaran pihak kementerian ataupun bahagian pendidikan latihan teknikal dan teknikal vocational Kementerian Pendidikan ialah 70% lulusan pelajar kolej vocational akan berkecimpung ataupun menceburi bidang pekerjaan, ya. Itu sasaran utamanya. Kemudian 20% untuk menyambung pengajian di universiti-universiti awam di seluruh negara. InsyaAllah saya akan cuba perincikan, berkongsi lah, ya, kejayaan-kejayaan anak-anak pelajar kita yang telah pun berjaya, ya, melanjutkan pengajian. Dan juga yang terakhir ialah matlamat untuk transformasi pendidikan vocational juga ialah untuk melahirkan usahawan, ya, 10%. Jadi berdasar pada matlamat itu maka besarlah harapan kita untuk berkolaborasi ataupun bekerja lah untuk menghasilkan sebagaimana yang kita nak capai matlamat itu tadi, ya. Itulah berhubung dengan objektif utama lah dalam melahirkan pelajar yang ataupun lulusan yang mempunyai kemahiran terutamanya untuk menceburi bidang pekerjaan dan juga melanjutkan pengajian. Saya rasa itu saja untuk perkongsian berkaitan dengan latar belakang dan objektif keseluruhan penubuhan kolej vocational, ya. Okey. Terima kasih Tuan Haji Kamaru atas perkongsian maklumat yang begitu berharga tentang objektif bagaimana transformasi pendidikan vocational itu berlaku. Jadi kita nampak bahawasanya seriusnya kerajaan ini nak menyediakan tenaga mahir untuk negara kita, nak supaya anak-anak pelajar kita bukan sahaja reti teori, sampai belajar teori nak pasal skru tak reti. Jadi kita nak biar apa-apa pun belajar boleh buat tanpa sudah. Kata belajar daripada titik ke titik. Maknanya belajar semua sekali keseluruhan. Ada penuh teorinya dengan kemahirannya. Jadi Alhamdulillah kita dengar tadi juga boleh sambung belajar hingga peringkat universiti, ya. Yeah. Jadi kadang-kadang ada persepsi bahawa apa ni takut anak dia tak boleh masuk universiti. Masuk KV, kat KV je. Dia ada lagi nak anak dia pergi sampai degree, sama sampai PhD. Jadi tidak menghalang, Tuan Haji, Ya, ya. jadi tidak ada lagi boundaries ataupun halangan-halangan untuk sambung sehingga ke peringkat tertinggi di negara kita. Bahkan mungkin sampai luar negara pun boleh pergi, kan. InsyaAllah. Tak ada masalah sebenarnya KV ni. Jadi Alhamdulillah kita nak pergi kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Puan Marsinita. Tadi Puan Marsinita, Tuan Haji kita dah cerita mengenai objektif apa semua. Jadi sekarang ni orang tu tunggu apa sebenarnya apa ni khusus yang ditawarkan di vocational kolej vocational di seluruh Malaysia ni, dan apa khususnya di kolej vocational Pasir Mas sendiri. Boleh Puan Marsinita terangkan kepada penonton kita. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Encik Azizi. Okay, untuk program yang ditawarkan di KV seluruh Malaysia, kita ada 36 program ditawarkan di KV yang merangkumi 10 bidang pengajian utama, 10 bidang. Yang pertama bidang hospitality. Ada 4 program di bawah bidang hospitality. 2 pertanian, ada 5 program di bawah bidang pertanian. 3 seni reka, ada 3 program di bawah seni reka. Yang keempat, bidang pembuatan dan pemproduksi ada 4 program. Kelima, bidang perniagaan ada 7 program. Yang keenam, bidang perkhidmatan masyarakat ada 1 program. Di keenam bidang ni, kita mendapat pengiktirafan daripada MQA, Agensi Kelautan Malaysia. 4 lagi di bawah bidang teknologi yang mendapat pengiktirafan daripada MBOT, iaitu bidang teknologi maklumat. Yang kedua, teknologi mekanikal dan pembuatan. Yang ketiga, teknologi elektrik dan elektronik. Dan yang keempat, teknologi awam. Jadi semua sekali ada 10 bidang. 10 bidang keutamaan. 10 bidang utama. Yang merangkumi 36 program. 36 program. Dan sekarang kita ada 606 program yang telah diiktiraf oleh MQA dan MBOT. 606 program yang telah diiktiraf oleh MQA dan MBOT seluruh negara. Okay, untuk di Pasir Mas, kita ada 2 bidang utama, iaitu bidang perniagaan dan bidang teknologi maklumat. Di bawah bidang perniagaan kita ada program pengurusan perniagaan, pengurusan peruncitan, pemasaran dan kesetiausahaan takbiran. Dulu kita ada 1 program perbankan tapi telah dijumukkan.
Kerana apa? Kerana kita tidak dapat sambutan daripada pihak bank. Kita nak praktikal situ, dia tak boleh nak terima lah. Jadi kita jumuklah program kita mana-mana program yang industri nak, kita on je. Dan satu program di bawah bidang teknologi maklumat, program sistem rangkaian. Sistem rangkaian Di KBPM. Jadi kita ada di KB Pasir Mas ada 5 program lah. Okey, ada lagi mengenai program di Pasir Mas yang boleh ditarakan tu semua. Ada program yang di Kita ada 5 je, 5 program saja. Okey. Kalau kita tengok program perniagaan ni, pelajar kita tak berminat sangat lah, kurang berminat lah. Sebab dia lebih suka kepada program teknologi, macam kimpalan, letterik elektronik. Kalau perempuan ni suka kepada kulinari, kosmetologi. Ni kalau tanah merah ke, tanah merah, PC, kuala kerai, dia tak ada masalah dengan pengenalan pelajar lah. Jadi macam kami ni, kalau bisnes ni, macam masyarakat ni tak berapa nak sangat. Jadi mak bapak pun dia tak macam tak berapa nak benar lah anak dia. Kenapa cikgu rasa masyarakat tak Pak dia rasa bisnes tak boleh belajar bisnes tak boleh belajar sebenarnya. Bisnes ni kena belajar sebenarnya kan. Kena belajar secara formal. Sebab kita nak tahu contohnya kalau pengusaha peruncitan, tak payah masuklah peruncitan ni. Kena runcit tak? Ingat kena runcit. Sebenarnya peruncitan bukan kena runcit. Sebenarnya semua perniagaan adalah peruncitan, retail lah. Kedai kereta, kedai baju, dan semua kedai adalah peruncitan. Bukannya peruncitan tu kedai runcit. Dia nak belajar cara nak mengurus perniagaan. Tu dia panggil retail management. Jadi maknanya masyarakat kita ni persepsi dia tu. Persepsi masyarakat. Buka kedai apa, ilmu tak payah, pandai-pandai dah senang je kan. Sebab kita nak ajar cara budak ni nak urus stok macam mana, nak urus pekerja macam mana kan. Nak urus semua sekali lah. Pasal pengusaha perniagaan kerja dia tu. Jadi sepanjang tu dia akan diajar lah macam mana kaedah teknik tu. Secara formal. Contoh, saya bagi contoh lah. Kalau kita tengok pasaraya. Ya. Cara dia display produk. Adakah dia letak gitu je? Tak kan? Dia ada cara, prinsip-prinsip peragaan. Atas, bawah, kiri, kanan, berak, di mana. Sebab tu kita tengok pasaraya, dia punya peragaan tu comel je. Comel tu susun, teratur. Lepas tu kita teliu nak beli. Lepas tu dia, tidak nak beli. Lepas tu dia ada cara tak? Warna apa. Dan menarik tu. Dia ada VMD. And display tu cara letak di pada patung tu, cara nak menarik tu. Jadi kalau boleh saya panjang sikit lagi pertanyaan tadi, dah khusus yang ada tu, macam mana saya beritahu lah macam mana cara orang nak mohon KV ni di Pasir Mas sendiri. Sebenarnya hari tu kita telah buka secara online mengikut berpusat secara online. Kita ada tempoh masa lah. Kan ni kita dah tutup dah. Tapi kalau ada masih lagi yang berminat nak mohon, boleh pergi je ke KV. Syarat-syarat dia boleh puan cerita sikit. Syarat dia mestilah pelajar tu tingkatan 3 tahun ni. Buka ni tempat buka ni tempat kan. Jadi umur dia mesti umur 16. Dari segi akademiknya? Akademik dia PT tingkatan 3 tu guna result PBD. Boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira. Jangan tak boleh baca lah. 3M. Boleh membaca, mengira. Boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira. Lepas tu bawa je result tu. Lepas tu IC, salinan, bawa je. Nanti kita interview balik. Kita interview balik. Jadi syaratnya sangat mudah. Tetapi dia punya sistem pendidikan yang terbaik untuk asal minat sahaja. InsyaAllah kita usaha didik pelajar-pelajar ni menjadi pekerja mahir. InsyaAllah. Pekerja mahir. Okey. Jadi saya nak pergi kepada tuan-puan, sekali lagi tadi kita dah dengar daripada Puan Masnita apa program yang ada di Kolej Vocasional Malaysia dan juga Pasir Mas. Begitu banyak sekali. 900 program. Jadi iktiraf. Maknanya bukan senang ni nak dapat program yang diiktiraf, belajar secara percuma apa ni? Belajar secara percuma dengan pendidikan yang berkualiti, dengan guru-guru yang terbaik. Yang ada kemahiran-kemahiran yang hebat. Jadi sangat-sangat rugi. Sangat-sangat orang kata perlu ambil peluang kepada ibu ayah. Teramanya ada anak 19 tahun ni orang tepak ni mikir molek. Mikir molek di zaman penuh dengan cabaran. Zaman penuh cabaran. Jadi kita nak pergi kepada orang yang dah ada pengalaman belajar di KV sendiri, iaitu saudara Muhammad Amirul Aiman
Boleh tak cerita sikit tentang latar belakang pengajian saudara Aiman dulu. Dan macam mana Kevin ni telah mendidik adik Aiman ni sehingga sampai hari ni boleh kerja terus habis belajar. Orang kata apa, sayang kita ada lagi hok sambung diploma, hok tak tahu mana lagi, tapi adik saudara Aiman kita ni masuk KV, buat keputusan untuk masuk KV dan lepas tu belajar dan terus dapat kerja hari ni. Boleh kita share kepada kita punya audience kita. Silakan. Okey, terima kasih. So untuk cerita pengalaman lah. So bermulalah daripada saya tingkat 3, saya pun sekolah Arab. So saya lebih kepada detail lah minat untuk kemahiran. Sebab saya pun family saya pun asal orang bisnes lah, nak berniaga. Saya try KV ni. So tu memang saya rasa saya nak tinggal. Sebab kita pun sekolah Arab. Kita rasa cuba nak kemahiran sebab kita pun nampak kebolehan kemahiran ni. Ada tak masa tu masa nak ambil keputusan nak kita orang macam pelekeh? Oh memang ada. Memang ada. Saya kata sebab sebab sekolah Arab molek-molek dah. Tapi bila keluar tu macam kata ada guna apa lagi macam-macam lah. Sebab dulu time waktu saya nak masuk tu memang malah dia kata Kevin ni tak ada SPM. Hak paling muskil sekali tak ada SPM lah. Sebab sekolah Arab dia ada SPM. Lepas tu bila kita masuk Kevin ni kita hanya ada SPM saja. Mungkinlah time tu orang ramai tak tahulah lagi lah SPM. Sebab saya pun minat lebih kepada peniaga so saya cari untuk bidang ni lah. Jadi pun minat bisnes lah. Bila saya masuk tu memang malah saya sayang kadang-kadang pun ada yang tak support, ada yang support. Macam family saya satu kata dia akan support lah sebab saya so gitu lah. Sebab tu pun sebab keinginan saya sendiri saya pun masuklah KV. Okay, untuk KV tu saya pun lebih minat lah kepada nego, saya pun masuk. So dalam perjalanan tu ialah saya boleh tengok apabila orang lain dapat SPM, so kita dapat SPM saja, tapi dia tak tahu bahawasanya SPM tu penting juga. Dia law ni apabila contohlah kita nak mohon KJL pun sama, SPM ataupun SPM dia setara. So ada juga saya hok KV bila dia belajar sampai SPM dia nak ambil askar, ada yang berjaya, sudah berjaya, yang sudah rekrut apa semua, boleh masuk pun KJL, tak ada masalah. So dengan SPM ni orang kata dulu perlekehkan SPM ni murah lah. Bagi pandangnya orang ni murah, tapi bila tahunya SPM ni dia setara. So bila kita dapat surat ataupun permohonan yang berapa untuk KJL, dia akan tulis lalu SPM ataupun SVM. So nak masuk Poly pula ni pun SVM tak ada masalah. So, saya rasa tak rugi benda tu, saya pun dapat ilmu saya nak dalam bidang nego ni. Dan apabila saya dah belajar di KV, sebelum saya masuk diploma, walaupun saya pun tahun 2 SVM tak masuk diploma, saya telah buat bisnes juga guna kaedah apabila kita belajar di kolej vocational lah. Di kolej vocational Pasir Mas saya pun kos pemasaran, so marketing. Seperti ramai orang tahu kan, loan ini memang banyak lah viral jenis buat live shop lah apa semua macam TikTok, Shopee. Tapi saya time dulu tu saya tahun PKP, time tu TikTok tak naik lagi, tapi saya guna Shopee. Saya buat bisnes dan saya pun cuba follow up dengan cikgu nak buat bisnes. Saya cuba produk, cuma kita keluarkan modal, kita jual. Alhamdulillah dalam PKP tu dapat hasil. Maknanya tak rugi kita belajar. Macam sekolah Arab pun saya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 kita sudah belajar. Tapi tak apalah, hak tu untuk diri kita. Tapi hak ni untuk masa depan kita nak nego. Sebab loan ni pun gapa-gapa duit belaka. Ya, betul. Payah. Kalau contohlah kita tak ada duit pun susah nak hidup sebab zaman loan ni. Lepas tu itulah kelebihannya apabila kita ada kemahiran. So bila kita berniaga ni, kalau betul sistem dia ataupun cara kita berniaga, lakulah benda tu bagi. Kalau kita macam contohlah kita nak promote bagi susah. Kalau benda tu biasa simple, orang tak tahu pun produk tu gapo. Kita tak jelas detail, kita tak ada editor, kita tak ada seni kata. Dan ni kalau ada seni, macam contohlah kalau cip pergi kedai pun tengok banner menarik, Broadway ke gapo, mesti nak join benda tu. So apa kata contohlah kita nego ni nak ke kata napuk comel apa napuk menarik, kita pun jadi nak beli, mudah teracun lah kata dia. Itulah untuk peniaga itu. Lepas pada tu saya belajar, saya follow dengan cikgu, sampailah saya dapat untuk masuk di diploma lah. Cuma untuk akan datang insyaAllah kalau ada diberi peluang boleh saya sambung ngaji, insyaAllah saya akan pergilah sambung ngaji.
jelas perjalanan dia. Memang kata dulu tu memang pergi lah dengan kata macam-macam persepsi masyarakat. Betul-betul. Macam dia pandai ganda lah untuk Kevin ni. Tapi kalau betul-betul dia ni berniat nak belajar, insya-Allah awak akan dapat benda tu. Kalau benda nak main, memang dapat main lah. Tapi kita ni memang betul-betul minat ke kemahiran, apa salahnya kita mencuba. Kalau tak cuba, kita tak tahu setara mana tahap kita. Sebab di college vocational, dia sama macam taraf universiti. So, cikgu-cikgu apa mesra dengan anak murid. So, kita buat baik dengan cikgu, cikgu akan tolong kita. So, ada yang kata, ramai lah kalau kita tengok, masuk, ramai, patut tiba-tiba tubik. Sebab perangai kita sendirilah. Sebab saya pun zaman student, memanglah saya tengok saya memang ramai dulu. Tapi bila tubik tu kita tahulah. Sebab perangai kita. Kalau betul niat kita nak masuk KV, dapatlah benda tu. So, tu, mula masuk tu kita kena tahu dah. Matlamat kita nak masuk KV tu sebab apa? Kalau kita sebab nak berjaya, insya-Allah awak akan berjaya. Kalau niat nak main apa semua, kalau biasa pun fail. Betul. Tapi itulah nak ayatnya. KV ni CJ dia lah mahal. Sebab lah ni pun kalau kita tengok industri, akan ambil orang yang berkemahiran. Okey, boleh cerita sikit mengenai penerimaan industri bila Aiman masuk industri. Siapa ada terima bekerja sekarang ni? Betul. Untuk dari segi tu, kita masuk dengan CJ time tu kita ada SPM, patut diploma, tapi kita tak convo lagi lah. InsyaAllah minggu ni saya sendiri. Belum convo dah dapat kerja. Dengar, belum convo dah dapat kerja. Lagi kita dapat kerja. Tu pun sebab kita gini, apabila kita masuk KV, 2 tahun CJ vocational. So 2 tahun diploma. So jadi 4 tahun. Dan ada satu lagi untuk bulan untuk kita OJT, on job training. Maknanya kita praktikal training. Lah, betul, praktikal. Praktikal dalam bidang industri lah. Mana bukan praktikal di sekolah. Dia praktikal di betul-betul kita akan hadapi benda tu. Kita nego. So daripada situ kita akan tunjuk kebolehan kita kepada company. Apa kita boleh buat, kita buat. Kita akan buat ikut betul-betul lah macam contoh lah. Kita belajar pemasaran, kita buat marketing. Kita setakat marketing saja, kita jual lagi. So sebab itulah mudah industri tu nak ambil kita. Sebab kita boleh buat. Kadang-kadang bos akan kata, awak buat ni, awak buat ni. Kalau awak kata tak boleh buat, pelik. Sebab kita ni kemahiran. Kita contoh di sekolah, bukan kata baca buku saja. Kalau contoh kita nak belajar Facebook, kita akan buka Facebook, kita akan buat page, kita akan buka semua. Itulah pentingnya belajar teori dengan amali. Kita buat benda tu. Kalau belajar tengok buku saja, boleh. Tapi kita bila sampai masa, kita tak tahu nak buat. Tak tahu itulah, dia punya masalah-masalah sebenar. Masalah sebenar. Macam mana kita nak marketing ke dia. Itulah lebih kurang. Itu saja. Terima kasih adik Aiman di atas cerita yang saya rasa ni pengalaman real daripada pelajar KV sendiri yang hari ni belum convo dah dapat kerja. Jadi mak ayah luar sana bila dengar ni bukan cerita rekod-rekod skrip ni. Ni skrip betul-betul ni. Kalau cerita Piramli tu Haji bukan cobaan ni betul-betul. Ni betul-betul. Jadi di luar sana mak ayah mikir KV tu kelas rendah tak boleh atas nak mikir balik. Sebab kita nak anak kita dapat ilmu, dapat kerja. Kalau dapat ilmu saja tu duk liputi kata-kata duk suruh pergi CJ degree, diploma degree, tak ada kerja apa, duduk rumah buat letih ya. Jadi biar belajar, dia jatuh dia dapat kerja. Insya-Allah. Jadi tu Haji kita dah banyak dengar tadi, kita nak pergi kepada sikit lagi soalan kepada tu Haji. Jadi tadi tu Haji telah jelaskan tentang objektif penubuhan college vocational seluruh negara. Jadi banyak tu Haji beritahu tadi. Jadi sekarang ni boleh tak tu Haji kongsikan tentang college vocational secara keseluruhan dan kita nak ayatkan kepada masyarakat ni, nak pecah ni kepahaman masyarakat ni. Pakat pusu-pusu KV. Kalau di luar negara orang berebut nak masuk KV. Siapa sanggup bayar. Tapi negara kita ni khususnya di negeri Kelantan sendiri bila bunyi KV kena berlaku. Tak berani nak tanak. Macam Amir kata tadi, saya pun pakat. Mengaji molek dah sekolah harap. Duk sekolah harap molek dah mengaji boleh pergi apa nak masuk KV. KV tempat orang tak pandai. KV tempat budak-budak nakal. Jadi kita nak ubah macam situ. Dok sebenarnya KV ni untuk melahirkan rakyat yang hebat, untuk melahirkan pelajar yang hebat. Jadi minta tu Haji secara umumnya nyatakanlah sini insya-Allah. Terima kasih pada Encik Azizi. Sebenarnya kalau kita mendengar ucapan ataupun apa yang telah dikongsikan oleh Aiman tadi pun sudah memberi gambaran lah. Maksudnya hasil ataupun produk lulusan ataupun graduan college vocational. Khususnya untuk Aiman ini ialah college vocational Pasir Mas lah. Jadi
kita melihat bahawa persepsi lah ya. Sekarang ni kita nak mengubah persepsi lah ya, masyarakat secara keseluruhan ya, yang masih beranggapan sebagaimana yang Cik Azizi berkongsi tadi juga, iaitu tentang menganggap TVET, bidang TVET ataupun bidang kemahiran ni kelas yang kedua ya. Jadi kita nak mengubah persepsi masyarakat kita supaya menyedari bahawa negara kita menuju ke era kemajuan ya, mengejar kita nak melahirkan negara industri dan sebagainya. Jadi sudah tentu memerlukan tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi ya, dalam bidang-bidang yang telah ada di negara kita. Dan dalam KV ini tadi pun rakan saya telah menyebut bahawa 36 program kita ada ya. Dan untuk makluman juga keseluruhan 87 ya KV di seluruh Malaysia ya, termasuk di Kelantan kita ada 6 kolej vocational ya, yang wujud ya. Jadi anak-anak pelajar boleh rebut peluang lah ya untuk belajar lah, orang kata dalam bidang yang diminati, boleh membuat pilihan. Jadi berbalik pada persoalan tadi, saya nak ceritalah sikit tentang kolej vocational ni sebenarnya ya, kebaikan dia, apa yang kita dapat bila kita belajar selain pada Aiman telah ceritakan. Jadi saya nak sentuh juga di kolej vocational ni, kita ada tadi Aiman sebut pasal CJ Vocational Malaysia ya. Jadi sebenarnya CJ Vocational Malaysia ni ataupun kita biasanya SVM ya. Dulu dia sebut SPV apa? Dulu SPMV. Jadi agak berbeza sebenarnya. Kita kena ubahlah persepsi masyarakat begitu, masih memanggil dengan SPMV. Sebenarnya tidak ada, sistem dah sudah berubah. Kita di kolej vocational dikenali dengan CJ Vocational Malaysia ya. Jadi untuk makluman lah pelajar-pelajar yang mengikuti ataupun ibu bapa ya, yang mengikuti program atau siaran kita pada pagi ini, untuk CJ Vocational Malaysia atau SVM ini sebenarnya telah diiktiraflah oleh pertama tadi saya nyatakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi boleh digunakan untuk memohon pekerjaan lah dalam sektor perkhidmatan awam ya, sebab ramai pelajar-pelajar kami telah pun menjadi polis, askar dan sebagainya lah, awam, ya, awam, juruteknik, komputer ya, yang terbaru saya dapat maklumat lah. Jadi maksudnya Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengiktiraf SVM kita, dan juga CJ Vocational Malaysia kita ini sebenarnya dia ada satu istilah, dia guna penyetaraan, istilah penyetaraan ya. Saya ulanglah sebab untuk beri pemahaman sedikit. Apa maksud penyetaraan ini? Penyetaraan ini merujuk kepada CJ kita SVM ini sama taraf dengan SPM sebenarnya. Jadi menangkislah tanggapan bahawa pelajar KV ini tidak ada SPM. Sebenarnya CJ Vocational tu sudah disetarakan dengan SPM duduk lah. sama tinggi, sama tinggi. Berdiri sama, duduk sama tinggi ya. Maksudnya sudah diiktiraf. Jadi jangan ragu-ragu lah ya. Sebab Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan perkeliling khusus berkaitan ini. Jadi masyarakat kena sedarlah ya berlaku. Itu yang pertama lah tentang kolej vocational ini, tentang SVM. Kemudian antaranya lagi, pelajar di kolej vocational akan mendapat CJ Kemahiran Malaysia. Selain pada CJ Vocational, juga mendapat CJ SKM kita kata SKM lah. Tahap berapa tu? Sekurangnya tahap 3 ya. Tahap 3. Jadi agak tinggi tahap tu. Ya, kalau nak belajar ataupun nak ambil di luar institusi lain, terpaksa membayar dengan kos yang mahal. Betul, ya? betul. Okey. Kemudian pelajar kita juga mendapat diploma ya. Okey, itu yang matlamat kita lah, 3 lah. CJ Vocational Malaysia, CJ Kemahiran Malaysia, dan juga diploma vocational. Jadi itulah antaranya. Kemudian seterusnya setelah tamat pengajian ya. Jadi untuk maklumat lah pelajar yang telah tamat pengajian ya, kita buka sebenarnya untuk permohonan kemasukan ini untuk pelajar kata 3 tahun semasa lah. Sebagai contoh, kalau untuk tahun kemasukan 2024, maksudnya yang tingkatan 3 tahun 2023. Sekarang ini permohonan telah ditutup sebenarnya ya. Sebagaimana yang dinyatakan tadilah. Dan insya-Allah 1 hari bulan Mac, semua pelajar yang telah memohon kemasukan ke kolej vocational boleh buat semakan nanti ya, 1 Mac insya-Allah lah. Dan pihak kami di kolej vocational Pasir Mas bersedialah sekiranya pelajar selepas ini dia ada proses lain untuk rayuan dan sebagainya ya. Okey, boleh hadirlah ke kolej vocational Pasir Mas. Itu yang kedua. Dan satu lagi lah, saya nak berkongsi tentang kelebihan tadi. Aiman cerita tentang bagaimana dia belajar diploma ini selama 2 tahun 6 bulan ataupun 5 bulan lah. Kita belajar berdasar pada sistem semester ya. Sistem semester untuk CJ
pelajar akan belajar selama 17 minggu, kemudian akan mengikuti peperiksaan lah, pentaksiran akhir dan juga ada pentaksiran berterusan. Jadi sebenarnya kalau nak cerita ni mungkin ambil masa yang lama lah tentang kurikulum kita di KV keseluruhannya ya. Tetapi sebenarnya banyak membantu pelajar lah ya. Jadi untuk selama orang kata OJT tu, on job training tadi, ataupun latihan industri, pelajar ni akan mengikuti latihan industri mengikut program, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan lah, akan mendapat pendedahan. InsyaAllah adik Aiman kita telah buktikan bahawa beliau belum lagi dah convocation dah diterima bekerja. Jadi antara yang kita sasarkan tadilah, insyaAllah mudah-mudahan begitu. Kemudian di bawah college vocational ni juga kita ada, saya ceritalah dari segi pentirafan kita ya, kita mendapat pentirafan daripada lembaga peperiksaan sebenarnya. Jadi tak timbul isu CJ kita diterah ataupun tidak ya. Sebagaimana yang rakan saya sebut tadi pun sama, lembaga peperiksaan, jabatan kemahiran ya, dan juga pihak MQA dan juga MBOT. Jadi syarat untuk universiti bila pelajar mendapat diploma, dia mesti akan melihat kepada kita mendapat akreditasi ataupun tidak. Jadi kita telah pun menyatakan tadi bahawa hampir 606 program yang ada ni maksudnya telah mendapat perakuan. Jadi tak timbul isu ataupun keraguan lagi kepada ibu bapa bahawa graduan college vocational ataupun lulusan diploma ni tak dapat nak melanjutkan pengajian. Cuma terserah kepada kita ya. Kalau kita ambil SPM pun, kalau tak belajar tak ke mana. Tak lulus lagi juga. Tapi kalau kita belajar di mana-mana sajalah, kita ada kemahiran kan. Maksudnya insya-Allah peluang kita terbuka. Dan yang paling penting saya nak wara-warakan juga kepada ibu bapa terutamanya bahawa diploma vocational ataupun daripada 4 tahun 5-6 bulan itu sebenarnya tidak ada apa-apa bayaran pun dikenakan. Itu yang sepatutnya kita rebut peluang. Kalau nak dikira perbelanjaan untuk mendapat diploma ya, saya pun ada anak yang mengikuti program diploma, terpaksa menanggung iuran sahaja lebih pada 1,000 kan. Jadi kos dia agak tinggi. Itulah. Tapi kalau di college vocational insya-Allah semuanya percuma ya. Bermaksud kecuali itulah biasalah kalau macam kita ada juga menyediakan penginapan ya, macam kediaman lah ya, college kediaman. Jadi yang tu bayar untuk makan sajalah. Kalau yang untuk ilmu mesti ada sikit kena keluarkan. Kalau untuk B40 tu RM1 satu hari. RM1 satu hari. RM1 satu hari saja. Jadi kalau yang T20 apa M40 dia RM3 lah. Kira sebulan tu purata. Kalau RM1 tu RM30. Maksudnya begitulah. Itu saja. Jadi yang lain semua disediakan. Jadi pelajar ni pun rasa selesa insya-Allah. Ya, saya bagi sebagai contoh, kalau di college vocational Persemah kita ada program sistem rakaya komputer, ataupun kalau diploma dikenali dengan teknologi maklumat. Jadi satu kelebihannya pelajar ni di belajar sistem dia ialah contoh kalau satu program ni hanya kita putuskan tetapkan 20 pelajar saja. Jadi takkan lebih insya-Allah ya. Fokus fokus terus. Jadi pelajar di samping dia belajar teori amali. Jadi saya nak merayulah ataupun memohonlah supaya masyarakat kita ni supaya mengubahlah ya persepsi bahawa college vocational ataupun TVET ini kelas minda kelas kedua. Jadi sekarang ini dunia, kalau kita pergi negara maju mana-mana di dunia ni pun memang bidang vocational ataupun TVET ini menjadi keutamaan sekarang ya. Kalau kita mendengar laporan-laporan media masa hari ini pun pemimpin kita bercakap tentang kita masih kekurangan tenaga pakar mahir dalam bidang TVET. Jadi rebutlah peluang ini yang diberikan kepada anak-anak pelajar di negara kita lah khususnya. Jadi cuma kita saja yang mungkin kata nak rebut peluang tu. Jadi insya-Allah selepas ini untuk anak-anak pelajar yang kalau mengikuti siaran kita pada pagi ini, yang tingkatan 3 tahun yang akan datang ini, insya-Allah ya, biasa kita ada untuk permohonan kemasukan dan sebagainya lah. Biasanya bulan 8 tahun 2024 insya-Allah akan keluar iklan nanti. Kalau yang dah sekarang ni dah untuk kemasukan nanti sudah tutup permohonannya, tapi boleh terus ke college vocational. Untuk college vocational Persemah lah saya
saya kita boleh pergilah sebarang pertanyaan untuk bertanya tentang program-program. Boleh terus ke College Vocational Pasir Mas. Itu saja untuk tentang kebaikan apa itu College Vocational, khususnya yang disediakan lah, peluang-peluang yang ada. Itu saja. Sikit lagi saya nak tanya sikit lagi. Ya. Tadi dah beritahu pendidikan tu percuma. Ya. Sangat menarik ni bila berkata pendidikan percuma ni, maknanya zaman-zaman sekarang orang susah. Ya. Orang susah nak Ya. nak belajar ni, PTM kadang-kadang tak dapat menampung dengan yuran Ya. dengan semua. Jadi pertama sekali pendidikan dah percuma. Selain daripada kemudahan tu, mak komputer sebagainya ada tak dibekalkan laptop ke apa kepada pelajar-pelajar di KV ni? Ya. Saya mengambil contoh lah, kalau kami di Pasir Mas, KV Pasir Mas tu memang cuma komputer tu disediakan, maksudnya setiap pelajar tu satu komputer dalam makmal ataupun bengkel lah. Tapi nak dibekalkan secara khusus itu adalah. Tapi walau bagaimanapun kerajaan juga telah mengadakan hari itu program-program untuk komputer juga untuk mahasiswa, dan pelajar kita pun mendapat kemudahan itu yang disediakan oleh kerajaan. Jadi peluang tu sama saja. Pelajar College Vocational pun dapat jugalah. Jadi yang pentingnya pelajar ni diberi fokus tumpuan dalam kelas kuliah dan sebagainya oleh pensyarah, dan pensyarah kita insya-Allah di College Vocational Pasir Mas kita ada pensyarah yang agak hebat lah, mahir dalam bidang masing-masing lah. Kalau saya bagi contoh, kalau bidang teknologi maklumat kita ada teknologi Zainuri saya kredit pada nama beliau lah. Teknologi Zainuri BEMAT, kerana beliau banyak terlibat dengan penghasilan inovasi dan melatih pelajar-pelajar kita bertanding ke peringkat kebangsaan, malah ke peringkat antarabangsa dalam bidang teknologi maklumat. Telah terbukti kita berjaya mendapat putusan yang terbaik sekarang inilah. Itu saja. Maknanya KV Pasir Mas ni ada tenaga pengajar yang mahir yang diiktiraf sehingga ke peringkat antarabangsa. Bukan saja dekat Malaysia, bukan negeri Kelantan, bukan peringkat Tamadah lah kata kelas kapung ni. Jadi sangat-sangat orang kata nak hantar anak atas ke sekolah yang hebat, insya-Allah. Jadi saya nak tanya Pak Mas Nita lagi mengenai cara kita ni. Jadi sekarang ni tahun 2024, maknanya 10 tahun dah KV di Pasir Mas ini beroperasi dah. Jadi bolehkah Puan kongsikan keboleh pasaran graduan College Vocational, terutama sekali College Vocational Pasir Mas ni, jika ada kata apa data-data yang boleh dikongsikan supaya menambahkan lagi minat. Banyak sebenarnya pelajar-pelajar di KV ni berjaya, ada hak melanjut pelajaran, ada yang mendapat pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih Encik Azizi. Untuk keboleh pasaran graduan ni, saya ambil untuk 5 tahun ke belakang lah, bermula tahun 2018. Kita tengok dulu yang peringkat keseluruhan KB Malaysia, peringkat Malaysia. Untuk tahun 2018 kita ada jumlah graduan sebanyak 12,948. 12,948, di mana 8,622 bekerja. 2,763 menjadi usahawan, dan 968 tu melanjut pelajaran. Ini menunjukkan bahawa capai matlamat kita 70, 20, 10. Itu 2018. Tahun 2019 sebanyak graduan kita sebanyak 12,941 orang. Bekerja 9,417. Usahawan 2,374 dan melanjut pelajaran 1,066. Melanjut ke pelajaran ramai tu. Ramai. Itulah tercapai juga hasil. Melanjut pelajaran tu makna pergi universiti, pergi sebagainya tu. Seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. 1,000 lebih tu setahun tu. Itu tahun 2019. Tahun 2020 pun calon kita, graduan kita seramai 11,798 orang. Bekerja 8,363. Jadi usahawan 2,442, menyambung pelajaran 820. Ramai jadi usahawan pun ramai. Jadi setiap tahun lebih kurang macam tu angka. Lepas tu kalau kita tengok yang Pasir Mas pula, yang Pasir Mas kita calon kita tak ramai lah, sebab kita 5 program je. Jadi 100 lebih je lah calon kita. Kalau tahun 2018 tu ramai sikit lah, 111 orang. 2018 tu 111 orang, dia 68 bekerja,
menjadi usahawan dan 7 menyambung pelajaran. Tahun 2019 dah ada graduan sebanyak 149 orang, bekerja 101. Data saya dapat daripada konsuler ni. Satu menjadi usahawan 20, melanjutkan pelajaran 14 orang. Yang melanjutkan pelajaran tu ke mana tu dia pergi? Ke universiti lah. Ke universiti. Contoh ke Universiti Awan dan Universiti Tempatan. Sebagai contoh pula yang terkini lah, yang macam Saudara Aiman, yang terkini, yang dia dah habis tapi tak konvo lagi tapi diterima bekerja. Contohnya, saya bagi contoh yang pergi menjalani on-job training di Hero Market. Hero Market seramai 10 orang daripada 4 program yang pergi praktikal di situ. Dan 6 orang bekerja, terus tak bekerja. Terus dia ambil bekerja? Sebenarnya 10-10 dia offer. 6 saja yang terima. 10-10 dia offer? 10-10 dia offer terus bekerja. Tapi 6 yang terima daripada program perusahaan peruncatan, program teknologi maklumat dan 2 teknologi maklumat dan 1 daripada Setiausaha. 3 program peruncatan. Dan dia nak lagi tu. Dia nak lagi pekerja. Kalau ada nak lagi. Nak lagi. Hero Market Hero Market. Sampai kan ada pelajar daripada teknologi maklumat pun. Dia nak masuk grocery pun tak apa. Grocery dia nak lagi. Dia nak. Retailing dia nak. Memang nak pekerja ramai. Sebab dia tengah berkembang. Kita tengok industri peruncatan sekarang ni tengah berkembang sebenarnya. Ya, betul. Kat negara kita. Dia baru buka outlet terbaru pun nak pekerja. Contohlah. Macam Saudara Aiman, bidang pemasaran pun terus berserak bekerja. Majoriti budak kita macam tu. Sebab kita TKV 70% adalah hands on. Jadi dia punya skill tu dia dah terbentuk dah skill dia tu. Jadi bila dia pergi industri, ajar sikit boleh buat banyak. Itu yang orang industri suka tu. Ya. Tu matlamat kita. Kita nak mencapai matlamat negara maju. Tu tujuan KV ditubuhkan oleh kerajaan untuk melahirkan tenaga mahir lah. Dan cikgu-cikgu kita pun yang cikgu vocational, kami kena ada SKM tahap lebih tinggi tahap daripada pelajar. Sifu-sifu je pun kena ambil SKM juga. Kena ambil tu. Dan belanja kerajaan tu satu pelajar, satu cikgu 10,000. Tak habis. Untuk satu cikgu. Yang pelajar ni kalau tak ambil SKM tahap 3 di KB rugilah. Percuma. Betul. Kena ambil kat luar mahal nak bayar. Masuk KB untung dapat SBM, dapat DVM dan dapat SKM tahap 3. Kita pernah ada awal permulaan 2013, 14, 15 SKM tahap 4 pelajar kita. 3 tahun tu Sampai tahap 4. Pelajar tahap 4. Dia SKM ni sampai tahap berapa dia paling tinggi? Tahap 7. Tahap 7 paling tinggi. Tahap 7 profesor. Tahap 7. Kalau macam tu kenapa ambil partner kat mana tu? Ambil dekat dengan JPK lah. Ambil dari mana-mana pusat bataliah yang diiktiraf oleh JPK. Sampai tahap 7. Dewa-dewa. Sampai tahap 7. Jadi cikgu kita ni ada sampai tahap 5 lah. Kami ni sampai tahap 5. Tahap 5 dia panggil diploma lanjutan lah. Lanjutan kemahiran Malaysia. Tahap 5. Okey, jadi kita tengok puan kan, maknanya pelajar-pelajar ni memang diperlukan dalam pasaran. Memang orang kata apa, bila pergi on job training ataupun intern lah, kali universiti sebut intern pun nyilis. OJT bahasa KV. Training bahasa KV, bahasa universiti intern lah sekarang. Ada praktikal je sebut pelajar praktikal sekarang sebut intern, pun nyilis sikit. Jadi walau bagaimanapun maknanya ibu ayah apa penonton-penonton dengar ni boleh bagi tahu ke orang KV satu aliran yang bagus untuk hantar anak-anak kita untuk belajar dengan data-data yang beri tadi. Maknanya bila habis dapat kerja peramal, berniaga peramal, pergi sambung ngaji peramal. Jadi kalau kita pergi satu aliran saja mungkin sambung belajar je lah. Nak kerja payah lah sebab kemahiran ni tak diperolehi. Jadi alhamdulillah kita dapat banyak pencerahan hari ni. Dan nak pergi sekali lagi kepada saudara Aiman kita. Jadi boleh saudara Aiman cerita pengalaman lah. Sebab saya nak Aiman ceritakan pengalaman belajar daripada tahun pertama sampai habis tu. Bagaimana cara payuh ko, mudah ko, seronok ko. Lepas tu ambil lagi kerja. Adakah majikan kena ajar sosok? Kau dah royak seperti, pakai tengah boleh buat. Okay, terima kasih. So, gitulah di soalan tadi. Start daripada saya tahun 1, kita orang belajar. So, belajar tu bukan kata belajar macam sekolah biasa. Memang berubah terus. Macam dulu, pikul beg bawa buku teks tu 10. Berat beg-beg. Tapi kita start university, hanya modul saja. Kita belajar menggunakan modul. So, dalam makmal ataupun mana-mana ni lah, macam kita ada kelas, kita ada kuliah.
Supaya kalau kita tengok macam dalam cerita kak, orang masuk universiti ile bawa beg berengeng. Jadi gitulah kita belajar macam contohlah kalau di Kevin ni kita boleh direct tu, kalau kita tak fair kita tanya. Sebab kita punya student pun sains kita pun tak ramai kan, kita boleh nak katakanlah lecek dengan cikgu tu lebih dekat, lebih rapat. Lepas tu kita nak tahu benda tu kita sendiri akan minta. Kadang-kadang pun cikgu akan oyak-oyak, boleh buat lah. Tak ada masalah. So dalam kita belajar tahun 1 sampai tahun 2 SVM lah. Time tu pun ada sains saya, bukan sains saya nego. Ada juga sains saya dia buat dropship macam-macam lah. Sebab cikgu pun dia kadang-kadang cikgu ni dia asal pun business. Dia nak bantu anak murid dia ajak jadi dropship apa semua. So berkata cikgu saja boleh buat business. So anak murid pun kadang-kadang duduk asrama pun boleh nego. Sebab kadang-kadang dropship ni tak keluar modal. Kita hanya nak urus sahaja. Kita cari customer, kita direct ke supplier ke, kita lah lebih kurang. Kalau belajar free. Betul. Belajar boleh cari pendapatan boleh, tak mahal boleh, pun. Boleh. Tak ada masalah. Sebab sains saya dia pun alhamdulillah asal pun semua boleh nego. Kalau betul kita masuk bidang nego lah, bukan setakat nego saja. Macam kita ni lebih kata nakal, ke minat ke videografi pun ada, macam nak edit video atas masing-masing lah. Aktiviti masing-masing. Nak buat lagu mana, nak pergi nampak semua. Tanpa kau setara tu lah. Saya pun time PKP tu, saya duduk tahun 1 dan tahun 2 saya duduk sama. Time tu PKP, kita ada duduk. Tapi lepas pada tu diploma saya tak duduk sama sebab saya pun pergi nego lah. Saya kena jatah barang apa semua. So, dalam belajar boleh berniaga. So, kata tak rugi lah. Sebab kadang-kadang kita pun boleh nak tambah duit poket sendiri. Time tu boleh kata berdikari. Nak merasa duit kita boleh. Itulah lebih kurang. Jadi saya kata tak molek dulu. Betul. Kadang-kadang gitulah. Rezeki masing-masing. Kalau betul kita berubah ke jalan tu, kita dapatlah benda tu. Buat baik, dapatlah baik ke. Itulah. Sepanjang perjalanan, hanya SVM, kita boleh nego. Lepas tu bila kita masuk diploma ni, kita nak ke CJ tu. Sebab CJ tu, bila kita nak pergi onjok teknik, kita guna CJ untuk intern. Mula-mula macam saya tu tak berharap agak syarikat ni dia ambil sebab syarikat besar. Di Sunset Motor ni Hino HQ Kelantan. Syarikat besar saya pun tak berharap ambil ke tak. Bila interview alhamdulillah saya dapat untuk intern selama 5 bulan. Time tu saya 5 bulan. Sebab sepatutnya dia boleh. Kita orang ni batch PKP jadi pendek lah masa. Dalam 4 bulan saya intern. Masa 4 bulan. 4 bulan setengah. Saya start dari PKP jadi lanjut. Lepas tu bila saya intern kita buat apabila contohlah macam kita yakin nak test kita boleh buat ke tak. Tapi benda tu sama yang kita belajar di sekolah. Contohlah, orang kata dalam bila kita intern ni tak boleh nak contact cikgu ke tak. Itulah, benda tu tak boleh. Dia tanya cikgu, pakai ajar balik kita. Bukan kata di sekolah saja, luar sekolah pun macam dibimbing 24 jam lagi. Betul. Kadang-kadang kita nak minta tolong cikgu ke, gana ni cikgu. Buat tanya cikgu. Kita tanya sensei kita hak bisnes, gana nak buat, gana ni. Kayaknya siapa setara tu sebab kita ni kemahiran. Kita boleh buat benda tu. Kakak kata dia mau baca buku lah. Gana-gana cara dia. Kalau kita nak belajar masak, kalau tengok buku ya tak jadi dengan hak kita pandai buat ni. Ya betul. Tengok buku pun memang boleh tengok buku tapi nak boleh ke buat benda tu bukan mudah. Ya betul. Siapa setara tu lah. Kita ambil pengalaman. Kita nak nego. Cuma kita masuk ni alhamdulillah lah lepas 4 bulan. So jadi offer untuk kita go lah. Saya bawa untuk penelitian lah. Saya rasa pun kira ni amat-amat tinggi. Minta tu. Macam contohlah kalau teknologi maklumat ke ataupun di industri lain untuk bengkel ataupun semua. Apabila kata contohlah pertama kalau bengkel belajar tengok buku saja tak tahu buat payah. Dia baik belajar buat. Kita kena pergi barang tu, pergi spana ke apa semua. Baru dia tanyalah awak boleh buat apa benda ni? Dia test lah mula-mula. Sebab itulah kadang-kadang kita ni tak tahu baca buku ya. Memanglah betul baca buku tu sampai Z boleh buka sebutan je. Tapi kalau betul lah kita buat benda tu boleh lebih minat kepada kemahiran. Daripada orang tak boleh nak buat, orang yang tahu CJT tapi tak buat pun benda tu. Rasa memang kita rasa macam pertimbangkan balik. Orang belajar berenang lah. Belajar baca le buku dah. Kena kait tangan, kait kaki. Lepas le air tu kena air nak berenang. Sampai masa tergelek. Tak boleh lah kita. Tapi betul lah kalau kita kemahiran ni memang tinggi lah. Macam mana kita pun nak buat live bila ni pun dia nak orang yang pandai buat.
Tak saya belajar memanglah kita budak-budak baru kau boleh. Belajar mudah nak apa orang buat lah. Tapi kalau tak pandai buat tak jadi. Itulah nak jalan ni mahiran ni amat-amat tinggi. Di mana-mana pun ataupun pelbagai kata bidang ko semua nak kemahiran belaka lah. Tak nak fikirlah. Contohlah kalau ada yang sekolah biasa tu mungkinlah dia ada kemahiran dia sendiri. Tapi kita ni bila kita masuk sekolah vocational, mahiran kita lebih tinggi dan lebih terjamin sebab kita buat benda tu. Kalau ada yang baru jalan masuk KB tu baru jalan kau semua tu kita masalah dia sendiri. So kita itulah kita ayat tadi bermula dengan niat kita. Kalau betul kita nak belajar kita dapat benda tu. Sipil dia mudah lah. Persepsi tolak tepi Betul. Sebab saya pun akhir contohlah diri saya sendiri pun saya idola ke contohlah dia ni percaya saya nak jadi sport dia. Saya jadi idola gitu. Kalau saya rasa pak apa jadi gini saya akan tengok balik. Pak apa jadi gini. Kita buat benda tu niat kita alhamdulillah lah kita dapat benda tu. Okey, terima kasih Saudara Aiman di atas perkongsian daripada belajar hingga pergi kepada on-job training dan diterima bekerja. Okey, sehingga ini dengan syarikat Hino, satu syarikat yang besar. Jadi alhamdulillah banyak dah perkongsian tuan-puan semua, kita dengar, tepuk dada, tanyalah selera. Jadi kalau ada persepsi negatif tak KV tu, kena fikir semula lah. Kena tengok ulang-ulang balik video ni. Jadi kita sebenarnya masa mencuri kita sekejap je. Rasa dia. Jadi saya nak raikan persoalan sebelum kita buat rumusan. Ada seorang tanya ni, Dani Ahmad ni, sahabat saya Dani Ahmad ni. Salam, CJSVM boleh kau digunakan untuk masuk universiti? Maknanya tak sambung, maksud dia ni tak sambung ke ada SK yang tak sambung kepada diploma lah ni. Lepas sampai SVM nak masuk ke universiti. Saya rasa tu Haji lah boleh jawab soalan ni. Okay, Haji. Terima kasih kepada yang bertanya lah. Sebenarnya secara tadi saya telah jelaskan bahawa untuk sistem pengajian di Kuala Vocational lah, pelajar akan menduduki SVM selama 2 tahun. Kemudian SVM tu akan digunakan untuk lanjutkan pengajian ke peringkat diploma. Jadi berdasar pada diploma itu untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di Universiti Awam ya. Jadi untuk CJ Vocational nak mohon terus ni dia ikut laluan dia lah. Jadi maksudnya sekarang ni untuk ketika ini laluan tu belum ada lagi. Jadi laluan dia hanya SPM, terus diploma dan memohon ijazah lah. Jadi walau bagaimanapun ada juga pelajar-pelajar kita yang menggunakan CJ kemahiran SKM itu untuk menyambung lah mana-mana mungkin politeknik dan sebagainya lah daripada CJ kemahiran itu tadilah. Maknanya dia daripada CJ kemahiran SPM dia sambung politek. Ya, sebab pelajar kita ada dapat CJ Vocational 1 dan juga tadi saya telah nyatakan bahawa SKM tahap 3. Jadi SKM tahap 3 ni sebenarnya untuk laluan yang laluan SKM lah berdasar pada kelulusan SKM. Kalau syarat dalam di pengajian mungkin ada dinyatakan syarat itu. Jadi sebenarnya SKM ni satu kelebihan sebenarnya. Kalau dari sektor pekerjaan sekalipun, kalau dia bekerja lah, dia dapat gaji lebih mahal daripada SPM. Betul. Itu yang kita kena akui lah. Jadi dari segi pengiktirafan itu. Jadi untuk pertanyaan tadi saya boleh katakan begitulah laluannya. SKM SBM itu laluannya diploma dahululah ya. Kemudian barulah boleh melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah ya di Universiti Awam. Dan pelajar kita pun ada yang boleh jadi cikgu sebenarnya. Dah sampai jadi cikgu. Dah terbukti pun dah mula melaporkan diri sebagai guru. Dah jadi guru. Ya, sambung pengajian di Universiti Guru Sultan Idris. Saya ingat begitulah. Usi. Selalu pelajar ni dulu saya pernah ajar dia. Selalu mengikuti perkembangan dia. Dah jadi cikgu dah. Alhamdulillah lah, maksudnya kata nak masuk KW tak boleh jadi cikgu dan sebagainya. Dan satu lagi kita ada institusi kemahiran SIAS tu. SIAS kan? Di Shah Alam kan? Shah Alam di Kota Baru pun ada. Kota Baru. Ya. Jadi pelajar ni dia SIAS ni untuk tenaga pengajar bidang kemahiran kan. Maksudnya kalau nak jadi cikgu tak ada diploma. Jadi ramai dah pelajar kita pun menjadi pensyarah, tenaga pengajar di bidang-bidang swasta dan sebagainya. Jadi itulah saya kata keboleh pasaran itu. Ya. Itulah laluan kita lah. Setakat ni laluan kita begitu. Jadi alhamdulillah saya rasa terjawab soalan pertanyaan Dani Ahmad kita tu. Jadi CJSVN ni sebenarnya dikhususkan kalau boleh nak pergi ke diploma di KV juga sebab kita tadi lah percuma. Pendidikan yang percuma, kemudahan yang banyak. Jadi bila habis diploma tu boleh tu nak sambung ke mana IPTA dan sebagainya lah. Jadi kalau pergi SBM pun, kalau pergi diploma kat luar pun diploma juga. Ni sama juga diploma. Bayar lagi. Kena bayar lagi. Jadi baik sambung tu dekat KV, duduk di KV,
teguh dah ambil diploma, dan lepas habis diploma baru boleh sambung ke IPTA kan. Mana-mana yang nak pilih. Jadi saya rasa terjawab soalan. Jadi ada lagi ke soalan-soalan daripada penonton-penonton kita yang kita nak raikan? Ada lagi ke? Okey, kalau tak ada soalan, saya sekali lagi lah menyeru kepada semua yang menonton program kita hari ini, share ramai-ramai, share video ni dan juga share knowledge yang dalam video ni. Ubah persepsi masyarakat tentang KV. Jadi sebelum kita tamat, sebelum tanya soalan, kita buat rumusan dulu lah. Okay. Jadi saya nak Tuan Haji rumuskan dan harapan Tuan Haji pada orang ramai yang mendengar hari ini dan yang akan mendengar yang akan datang tentang KV. Jadi terima kasih pada Encik Azizi. Alhamdulillah saya nak ambil peluang ni untuk menyerulah masyarakat, ibu bapa, anak-anak pelajar dan juga para pendidik sebenarnya, supaya saya Alhamdulillah telah berada dalam TVET inilah, bidang TVET ini selama hampir 20 tahun lebih. Jadi telah melihat pelbagai perubahan yang berlaku dan produk yang kita hasilkan. Jadi sewajarnya kita merupakan peluang inilah tentang hala tuju. Kita bercakap tentang hala tuju dan juga maksudnya hasil kita lah, hala tuju dan kemejadian pelajar kita. Sebenarnya kalau nak bercerita tentang menjadi pelajar kita ni, kalau saya berkongsi untuk KV Pasir Mas pun, sampai ke bekerja di Qatar pun dalam bidang sistem tentang teknologi maklumat. Sekarang ni. Cuma kerja. Cuma kami tak boleh bawa dia untuk berkongsi sebab dia jauh. Kalau tidak kami akan bawa. Dalam bidang perniagaan pun dah ramai yang berjaya lah sebenarnya. Kalau nak cerita memang alhamdulillah lah maksudnya jadi rebuhlah peluang ini. Dan sekarang ni bermula 1 Mac saya nak war-warakan 1 Mac ni yang buat permohonan tahun lepas lah proses dia berlaku tu. Boleh buat semakan 1 Mac 2024 dan insya-Allah pelajar baharu College Vocational untuk semester 1 CJ akan melaporkan diri pada 18 Mac. Nanti surat akan dikawarkan dan kepada yang tak berjaya boleh buat rajuan ataupun kalau pelajar berminat bidang perniagaan, sebab kami di KV Pasir Mas lebih menjurus kepada bisnes. Jadi boleh hadir ke pejabat di College Vocational lah waktu pejabat untuk sebarang pertanyaan. InsyaAllah peluang tu masih ada. Boleh datanglah. Bermula hari ni lah sampai minggu ni. InsyaAllah. Kita cuba. Maknanya boleh lagi mikir-mikir. Renung-renung. Mayat istiqarah. Boleh. Okey, kita alu-alukan lah. Sebab peluang ni kena rebut lah. Tadi banyak cerita dah. Saya sebut nyatakan kelebihan-kelebihannya, insyaAllah. Kita rebut lah peluang. Jadi minta tolong kepada mak ayah, cikgu kaunseling di sekolah. Cerita kepada anak murid. Cerita. Antara pelajar yang pencapaian sederhana, insyaAllah kita dapat latih didik pelajar ni menjadi orang yang berjaya, insyaAllah lah. Walaupun kita tak boleh jamin pelajar ni berjaya sampai tahap mana, tetapi kalau tengok ada rekod tu ramai dah berjaya. Rekod ramai berjaya sampai ada sekolah-sekolah rakan saya sendiri cikgu ramai kan. Jadi dia pun rasa terkejut tengok pelajar ni bila kita bagi tahu menjadi pelajar kita ni mencecah berpendapatan 5,000 6,000 sebulan malah hantar boleh boleh hantar mak ayah buka kedai pergi umrah, buat rumah tanpa pinjaman dan sebagainya. Jadi muda lagi founder butik. Jadi soal kemejadian tu banyak kalau nak berkongsi. Jadi Aiman ni antara orang yang kira mengikut saluran dia lah, saya rasa lah. Tahniah lah kepada Aiman. Saya ambil peluang ni ucap tahniah kerana akan berconvocation nanti di USAID untuk menerima diploma nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sajalah. Okey. Terima kasih Tuan Haji di atas penggulungan yang penuh harapan, yang penuh dengan panggilan kasih sayang untuk masuk ke KV. Jadi walaupun nampak sudah tutup tapi boleh pergi lagi ke KV, dapatkan nasihat daripada KV macam mana kalau mikir-mikir minat lagi nak masuk. Sebab peluang ni untuk umur 16 tahun je. Lepas umur 16 tahun tak boleh. Tak kata apa lah. Keluar air mata darah sekali pun tak boleh masuk dah KV. Terlepaslah peluang untuk dapat diploma daripada KV kan. Insya-Allah. Jadi kita nak pergi kepada Puan Nasnita, pemerhati kita, harapan pada orang awam semua, harapan nak ubah semua persepsi daripada hati kepada semua. Terima kasih pengurusi. Jadi harapan kita sangat besarlah kepada masyarakat terutamanya di Kelantan ni. Tolong ubahlah minda kita tu bahawa KV ni adalah satu pendidikan yang diperlukan oleh zaman sekarang ni. Yang diperlukan oleh zaman sekarang terutamanya bidang perniagaan.
Kalau kita tengok kat luar perniagaan tak ada masalah pun. Di Kelantan sahaja bermasalah sikit dari segi pengambilan tu. Sebab orang Kelantan kalau kita tengok usahawan dah. Okay, orang Tino tu nego semua orang Tino lah. Tapi bila nak belajar secara formal tak minat pula. Tu kita nak ubah itulah. Masuklah belajar di KV kerana kita ni diiktiraf iktiraf oleh lembaga perasaan, oleh JPK dan oleh MQA. Satu lagi saya nak tambah, kita tahun lepas kita telah pelajar kita telah dipilih oleh Yayasan Peneraju di bawah Kementerian Ekonomi untuk mengikuti persejalan tambahan. Ni Persejalan tambahan. 2 persejalan tambahan profesional iaitu CE Cambridge English for Life CEFL. Dan satu lagi GAFM Global Academy Financial and Management. Ni 2 persejalan profesional di mana satu pelajar ditanggung oleh Yayasan Peneraju sebanyak hampir 30,000 satu pelajar. Dan setiap pelajar ni dia akan dapat allowance sebanyak RM150 sebulan, dibayar sebanyak 3 bulan sekali lah. Ni. Jadi seluruh Malaysia, Pasir Mas antara Kevin terpilih lah. Itulah rezeki pelajar kami seramai 44 orang, paling ramai di Malaysia. 250 orang je dipilih oleh Yayasan Peneraju Malaysia daripada berbelah-belah ribu pelajar. Jadi dah mula dilihat. Ni adalah projek pertama Yayasan Peneraju dengan KV. Projek pertama dia dan sekiranya industri menerima industri CJ ni dia akan ni CJ tambahan, maknanya pelajar kami, pelajar KV dia akan dapat 3 CJ tambah lagi 2 CJ. Tambah lagi 2 CJ. Jadi 5 CJ sepanjang 4 tahun setengah. Dah percuma semua. Percuma. Tak ada bayaran. Allahu Rabbi. Apa lagi tunggu kan? Itulah rugi kalau tak ambil peluang ini. Rugi. Marilah kita semua masuk KV ramai-ramai. Yang penting tak sedap malu lah. Kerana mereka anak masuk KV orang malu. Anak masuk KV. Jangan malu KV. Kami cikgu pun tak malu mengajar di KV. Kami bangga menjadi guru KV. KV di hati. KV di hati. Jadi terima kasih Puan. Okey, kita nak pergi kepada pelajar kita, Aiman, adik Aiman, saudara Aiman kita. Jadi untuk Aiman orang muda, buat keputusan yang betul. Silakan untuk berjoin kepada KV. Okey, untuk adik-adik yang kata sudah mohon KV, insya-Allah lah anda boleh berjaya. Dan juga saya pun berpesan lah kalau boleh hok masuk tu pun biar boleh berjaya sampai diploma. Sebabnya kalau kita tak ambil peluang ni, rugilah kita. Sebab benda tu memang betul free. Memang bayaran tu, benda tu basic lah. Ada bayaran ke apa semua ke. Cuma benda tu, CJ tu mahal. Bukan murah sebenarnya. Maknanya saya ni umur 20 pun dah ada diploma. Macam orang lain nak ambil diploma ni kadang-kadang umur 20, lepas pada SPM nak kena tunggu masuk itu sini. Lama lagi. Kadang-kadang 23. Saya pun adalah 22. Baru ambil diploma. Tak habis lagi. Ni pun ada tengah belajar pun ada lagi. So mudah-mudah macam kita fast track lah. Fast track. Umur 20, 21 boleh diploma dah, boleh kerja, alhamdulillah lah. Itu rezeki lah kata. So kita pun lah kalau boleh semualah digalakkan lah untuk ambil kemahiran ni. Benda tak rugi. Benda hok kita boleh ambil, hok kebaikan kita ambil. Benda buruk kita buat. Itu je lah. So saya sendiri pun dapat mutikan hok saya pun boleh kerja. Syarikat ni alhamdulillah syarikat kata ni saya ada juga kita akan komitmen yang tinggi kepada kepada itu hak penting. Dia nak target. Maknanya kita buat tu gapo silibus kita belajar di sekolah sama. Tak rugi sikit abot lah kata. Bukan di syarikat saja. Mahupun kita nak buat side income kita sendiri nak buka kedai pun tak ada masalah. Benda kita boleh cari, luar kita buat. Itu adalah rezeki kita sendiri dan juga kita kena racik betul lah. Kalau buat racik hak salah kat salah lah. Gitulah. Ya. Okey, itu saja. Okey, terima kasih saudara Aiman kita dan terima kasih kepada semua ahli panel. Alhamdulillah kita hari ni ahli panel kita ni jelas, terang, bersuluh, nampak usia seputih. Kalau ada jawab muka seputih pun nampak. Maknanya maklumat tu dah jelas. Jadi terpulanglah kepada penonton kita untuk mengambil ilmu pada hari ini untuk share dengan orang ramai. Jadi kita sampai kepada soalan kuis. Ada ramai penonton-penonton tertunggu-tunggu. Saya peluang setengah minit untuk ambil pen, ambil kertas. Bersedia, saya akan tanya 3 soalan. Soalan mudah ya, jawapan yang payah. Belajar di universiti lah, di sekolah dulu kan. Maknanya soalan tu mudah je, jawapannya payah sikit. Jadi sebelum saya tanya soalan, sekali lagi saya nak beritahu, KV adalah satu peluang keemasan untuk anak-anak kita yang bakal memasuki tingkat tek 4. Jadi mak ayah
carilah maklumat dan dengarlah maklumat kita yang ada hari ni. Jangan tersalah pilih, jangan salah langkah, jangan kerana persepsi kita mengobarkan masa depan anak kita. Jangan kerana kita rasa anak kita pandai tak boleh masuk KB. Itu dulu, sekarang dah tak ada. Sekarang ni KB juga sama taraf dengan sekolah-sekolah yang lain, sama taraf dengan pendidikan akademik adalah perdana untuk anak-anak yang hebat-hebat. Sama saja, tidak ada beza. Yang penting anak kita dapat belajar, dapat cari ilmu, dapat bekerja, tamat belajar, dan kemudahan juga disediakan secara percuma. Ngaji diploma tanpa melalui hutang-hutang yang banyak. Kalau tidak, belajar diploma, hutang tu nunggu dah, belum dapat kerja lagi. Jadi insyaAllah 3 soalan. Okey, 3 soalan. Saya rasa semua dah bersedia. Soalan yang pertama. Jeng. Soalan yang pertama, kita dah bicarakan tadi mengenai jumlah KV yang ada di seluruh Malaysia. Jadi saya nak tahu berapakah jumlah KV yang ada di seluruh Malaysia dan nyatakan program yang ditawarkan di KV Pasimah. Jadi berapa jumlah KV yang ada di Malaysia? Berapakah nyatakan program-program yang ditawarkan khusus di KV Pasimah? Jadi kena jawab 2. Satu soalan, 2 jawab pair. Dia perlukan. Jumlah KV yang ada di Malaysia dan program-program yang ditawarkan di KV Pasimah. Okey. Berjaya tulis? Tak payah jawab lagi, tulis dulu. Habis soalan. Siapa cepat dan siapa tepat, maka dia akan dipilih sebagai pemenang. Jangan hantar di ruangan komen. Hantar di mengenai mesej. Jangan hantar di ruangan komen. Okey. Yang kedua. Soalan yang kedua. Okey. Nyatakan syarat-syarat untuk memasuki KV. Syarat gapo nak? Lagu mana cara nak masuk KV? Syarat-syarat nak masuk KV. Dan bila permohonan KV dibuka? Bila permohonan KV dibuka? Pertama syarat-syarat gapo? Contohnya kena ada duit 20 riyal. Contoh. Syarat dia. Contohnya gapo lagi? Kena muka handsome. Contoh. Apakah syarat-syarat untuk masuk KV dan bilakah permohonan KV dibuka? InsyaAllah. Itu soalan yang kedua. Mudah kan soalan dia? Yang ketiga, apabila masuk KV, mesti akan mendapat CJ-CJ tertentu apabila tamat. Jadi nyatakan nama-nama CJ yang bakal diperolehi oleh pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan KV dalam tempoh 4 tahun setengah. 4 tahun setengah kan? Ya. Dalam tempoh 4 tahun setengah pembelajaran di KV, namakan CJ yang akan diperolehi oleh pelajar-pelajar. Ijazah ko, PhD ko, apa CJ yang akan diperolehi sepanjang tempoh pengajian 4 tahun setengah. Pengajian percuma di KV 4 tahun setengah, namakan CJ. 1 CJ apa, 2 CJ apa, 3 CJ apa, 4 CJ apa. Berapa banyak CJ yang akan diperolehi di KV. Saya rasa penonton-penonton semua dah dapat semua 3 soalan. Jadi boleh cepat dan tepat hantar. Jangan hantar di ruangan komen, hantar ke mesej kepada kita, FB kita, okay, cara personal. InsyaAllah. Jadi saya rasa selesai dah tugas kita hari ini. Kita dah bagi maklumat kepada pelajar. Saya minta maaf kepada 3 orang panel kita jika sepanjang program ini tak dapat merangkumi semua. Jika nak kecek, nama minta maaf jika ada apa kekurangan. Dan kepada semua penonton-penonton di luar sana, kami semua di sini mohon maaf jika ada kekurangan, ada apa kata-kata yang menyinggung apa semua. Tidak ada lain, kita nak menyatakan KV Kolej Vocasional hala tuju dan masa depan yang sangat gemilang untuk anak-anak kita. Yang penting kita ambil peluang. Jangan lepaskan peluang. InsyaAllah semoga anak-anak kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang cemerlang yang dapat membawa negara kita kepada negara maju. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.